guru-guru, murid-murid, seterusnya muslimin dan muslimat, khususnya penduduk di negeri Sarawak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita masuk tahun 1443 Hijriah. Bermaksud peristiwa hijrah yang melibatkan Rasulullah dan para sahabat daripada Mekah berlaku 1443 tahun yang lalu. Yang ni poin nombor 1. Tuan-tuan boleh tanya anak-anak malam ni, antara soalan anak kita ni kenal tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kita tanya sejak bilakah, sudah berapa lama maksudnya berlaku peristiwa hijrah ini. Jadi jawapan dia kita dapat malam ni 1443 tahun yang lalu berlaku peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat. Hijrah ke Madinah hukumnya wajib, bukan sunat. Hukumnya wajib. Yang menarik tentang iman para sahabat ialah tidak ada sahabat yang tidak berhijrah. Kesemua mereka, lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak, yang kaya, yang miskin, kesemuanya berhijrah. Yang tak hijrah hanya beberapa orang atas arahan Rasulullah, dan sebahagian kecil lagi disebabkan ditangkap, diikat dan diseksa di Mekah Al-Mukarramah dan tak boleh berhijrah. Yang lain semua hijrah. Radiyallahu anis sahabati kullihim. Semoga Allah Ta'ala merahmati sahabat kesemuanya. Tadi dalam montaj tadi saya tengok ada sedutan sikit ceramah saya yang lalu. Memang hijrah ni bermaksud meninggalkan keseluruhan kekayaan dan kemewahan dunia yang kita ada. Ni ramai guru-guru ni, kan? Saya, adik-beradik saya 5, semua guru. Semua guru, sekolah menengah dan rendah. Termasuk saya dulu, alhamdulillah. Hijrah menguji iman sahabat untuk tinggal rumah, kebun, kenderaan, maksudnya seluruh kekayaan mereka di kota Makkah. Ada sebahagian sahabat yang berhijrah, mereka orang kaya sebahagiannya, dan akhirnya harta mereka digunakan dengan sewenang-wenangnya oleh penduduk Mekah. Rumah mereka dan sebagainya dimasuki oleh penduduk Mekah yang bukan Islam, kemudian digunakan dengan sewenang-wenangnya. Begitulah mencabarnya arahan hijrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah para sahabat lulus ujian itu. Tuan-tuan sekalian, roh kita diciptakan serentak satu ketika dulu. Ada satu masa dulu, wallahu alam, bilakah masa itu? Yang mana soalan ini saya teringin untuk bertanyakan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nanti bila duduk dalam syurga, saya teringin nak tanya, wahai Allah, nak minta cerita tentang bilakah roh keseluruhannya diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, cerita tentang alam roh ni dulu dia diciptakan pada satu masa serentak. Semua roh, daripada manusia pertama sampai manusia yang terakhir yang akan dilahirkan sebelum kiamat nanti. Kemudian Allah yang memilih siapa yang akan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengelilingi Rasulullah, iaitu kata para ulama
mereka yang paling kuat imannya. Hak sahabat tadi ni. Seandainya kita dalam pandangan ilmu Allah adalah mereka yang memiliki iman yang kuat, nescaya Allah akan pilih saya dan tuan-tuan salah seorang daripada kita untuk hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebabkan dengan pandangan ilmu Allah yang jauh, Allah tahu kedudukan setiap kita, maka kita tak layak. Lalu kita dihidupkan di akhir zaman ini. Cuma saya mengajak tuan-tuan semua, kita bersyukur sebab Allah pilih pada saya dan kita semua untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang sangat besar yang dicemburui oleh sebahagian nabi dan rasul ialah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada satu sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia orang kaya. Ketika dia berhijrah dalam perjalanan tak begitu jauh daripada kota Mekah, dia dikejar oleh beberapa orang yang tahu kata dia nak hijrah. Kemudian Suhaib pun naik ke sebuah bukit. Mekah kan banyak bukit. Dia naik pun di sebuah bukit. Dia kata berhenti kepada pasukan yang kejar dia ni. Pasukan khas daripada Mekah yang kejar dia. Dia kata berhenti. Kamu kenal aku siapa dan kamu tahu apa kemampuan aku. Iaitu kemampuan Suhaib Ar-Rumi. Kalau dia lepaskan panah, panah itu tidak pernah tersasar. Maksudnya yang di bawah tu, yang kejar dia 5-6 orang. Kalau dia lepaskan panah, 3 orang, 2 orang, 3 orang memang sempat untuk ditembusi oleh panah dan tepat di dada ataupun di dahi orang yang dikejar tadi. Lalu Suhaib kata, kamu berhenti. Kenapa kamu kejar aku? Maka ni peristiwa hijrah ni, tuan-tuan. Peristiwa hijrah ni saya sebut sikit pada malam ini. Sahabat hijrah dulu dan Nabi belum diizinkan. Keizinan pertama dan arahan pertama datang kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah di akhir. Sahabat berhijrah bukan serentak. Bukan hari itu semua. Tidak. Ada yang hari itu pagi beberapa orang sahabat, tengah hari beberapa orang sahabat, malam. Kemudian esok pula. Begitulah. Jadi Suhaib ni dia seorang diri. Kemudian dikejar oleh satu pasukan daripada kota Mekah. Beberapa orang. Mungkin 5, mungkin 7 orang. Suhaib kata, apa yang kalian nak? Mereka pun jawab, wahai Suhaib, dulu ataitana su'luka, kamu datang kepada kami dalam keadaan kamu orang yang miskin dan susah. Rumah tak ada, kereta tak ada. Ni saya buat contoh untuk bagi faham. Tuan-tuan kata dia ni sebut rumah dah berapa kali dah, sebut kereta dah berapa kali dah. Bukan ada kereta pun zaman tu. Ni saya sebut untuk mudah faham. Jadi Suhaib ini orang susah datang ke kota Mekah, tapi orang yang rajin berusaha, berniaga dan akhirnya jadi orang kaya. Maka yang kejar Suhaib kata, kamu dulu mai ke negara kami miskin. Kemudian kamu kaya. Hari ini kamu nak berhijrah ke Madinah dan kamu nak bawa semua harta kamu. Sebab tu kami tak mau lepas. Berkata Suhaib, kalau aku berikan kepada kamu keseluruhan harta yang aku milik di Kedah. Di Kedah pula, di Mekah. Aduh, silap pula. Kalau aku berikan kepada kalian keseluruhan harta yang aku milik di Mekah, rumah aku, bangunan-bangunan perniagaan aku, kereta kenderaan aku. Yang ni saya buat contoh. Maka Suhaib kata, apakah kalian akan melepaskan aku dengan aman untuk berhijrah? Maka orang yang kejar dia kata, ya, wahai Suhaib, kalau kamu boleh lepas semua harta kamu. Tuan-tuan, harta Suhaib, orang kaya. Orang kaya bukannya maksudnya dalam bank dia, nak bagi faham bahasa hari ni, dalam bank kalau ada 5,000, itu bukan orang kaya. Kan? Dalam bank ada 20,000, itu bukan orang kaya. Dalam bank ada 600,000, 400,000, 1.3 juta. Itu orang kaya. Kaya yang
Yang sederhana ni lah, yang kaya yang bawahan ni. Okey. Sebab Suhaib ni dia tidaklah kaya seperti Abdul Rahman ibn Auf, Abu Bakar ibn Abi Quhafah as-Siddiq, macam sahabat-sahabat tu, Uthman ibn Affan, kekayaan begitu tidak. Dia kekayaan yang bawah sikit. Jadi Suhaib kata, kalau aku lepaskan ke semua kekayaan aku, apakah kalian akan melepaskan aku berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah bertemu dengan kekasih aku Muhammad? Dia berkata, ya. Suhaib kata, kalau begitu, kesemua harta aku milik kalian. Tuan-tuan baca kisah ni, kalau baca tanpa merenung, tuan-tuan tak rasa apa-apa, tak membangkitkan iman. Tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan tadabbur, tuan-tuan renung, tuan-tuan berhenti, bagi ke semua harta. Tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan, saya letakkan diri saya pada posisi itu. Untuk melepaskan duit kita 250,000, untuk melepaskan 2 buah kereta yang kita ada, untuk melepaskan 3 biji rumah yang kita ada, sekelip mata begitu saja. Iman yang setahap inilah yang dipuji oleh Allah ke atas para sahabat, yang tidak dimiliki oleh manusia seperti saya dan kita semua pada hari ini. Sebab itu Allah tak pilih saya dan kita untuk hidup pada zaman itu, membela dan menyebarkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia dia. Tuan-tuan dan tidak saya mampu untuk melakukan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lemah iman kita. Kita kulit je cantik, tuan-tuan. Kulit saja. Dalam kosong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, semoga Allah mengangkat kedudukan para sahabat. Jadi Suhaib antara orang kaya Makkah, walaupun bukan yang terkaya, tetapi antara orang kaya Makkah, melepaskan keseluruhan harta dia semata-mata untuk berhijrah, sahut arahan Allah Azza wa Jal. Dan bila dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, tak ada siapa cerita benda ni kepada Rasulullah. Datang berita daripada langit, wahyu daripada Allah, bagi tahu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berlaku sekian. Suhaib ni maksudnya tuan-tuan, dia yang hijrah agak lewat. Dia hijrah agak lewat, Nabi berhijrah dahulu. Dia antara beberapa sahabat yang lewat tadi ni. Bila Suhaib sampai ke Madinah, Nabi pun sambut dia. Apa Nabi sambut dia, tuan-tuan? Nabi kata, laqad rabihal bay'u ya Aba Yahya. Laqad rabihal bay'u. Telah untung perniagaan kamu, wahai Abu Yahya. Telah untung perniagaan kamu, wahai Abu Yahya. Tuan-tuan tahu apa perniagaan yang dibuat oleh Suhaib? Iaitulah memberikan, melepaskan keseluruhan harta dunia yang dipinjamkan oleh Allah Azza wa Jal kepada dia. Dia bagi kepada penduduk Mekah, kalau kamu nak uji iman aku, antara kecintaan aku kepada dakwah dan Rasulullah, lebih aku cintakan Allah, lebih aku cintakan Rasul, lebih aku cintakan perjuangan dan Islam ini daripada harta yang aku kumpulkan. Yang banyak, bukan harta yang sedikit, harta yang banyak itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemuncak iman saya dan kita semua sebelum kita bertemu dengan Allah, iaitulah hari terakhir kita, ialah membuang seluruh kecintaan dunia yang ada dalam hati kita dengan menggantikannya kepada kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi yang tu sebahagian daripada suasana hijrah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar lah. Jadi saya nak jawab juga antara soalan yang diberikan kepada saya sebelum mula ceramah. Mereka ada bagi klip video soalan ada 2-3 soalan. Saya nak jawab dalam ceramah ni lah. Antaranya, hijrah Nabi ke Madinah tu, adakah berlaku lagi tuntutan itu kepada umat Nabi Muhammad selepas 1443 tahun? Jawapan dia tidak. Hijrah yang besar itu, hijrah yang hebat itu hanya berlaku sekali itu sahaja. Hijrah yang bermaksud hijrah daripada Makkah ke Madinah atas arahan Allah Azza wa Jal pada zaman Rasulullah. Itu maksud hijrah tu.
Kalau maksud yang begitu, sekali itu saja. Maka tidak ada lagi hijrah selepas itu. No? Yang ada ialah kita berjihad, kita mengejar redha Allah dalam kehidupan kita. Cuma sekarang ni, selepas berlaku 1443 tahun hijrah, umat Nabi Muhammad hidup di atas muka bumi Allah ni, kita masing-masing, saya dan kita semua, setiap hari kita berlumba untuk mengejar redha Allah, untuk jadi orang yang paling Allah sayang, jadi orang yang paling Allah tengok, untuk jadi orang yang paling Allah ampun, untuk jadi orang yang paling Allah redha, untuk jadi manusia yang paling Allah rahmat. 5 benda ni, tuan-tuan. Saya tak ulang lah. Tuan-tuan tengoklah video nanti, tuan-tuan tulis. Wahai Allah, berdoa. Wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku adalah manusia yang paling disayangi olehmu, wahai Allah. Matikanlah aku dalam keadaan aku adalah manusia yang paling kau redha, wahai Allah. Matikanlah aku dalam keadaan orang yang paling kau ampun, wahai Allah. Dan 5 keadaan tadi lah yang saya sebut tadi. Jadi, hidup umat akhir zaman ni, ujian dia banyak. Lebih-lebih lagi kita yang akhir zaman ni ada 2 berita buruk. Yang tidak pernah berita buruk ini, tidak ada umat yang lebih buruk beritanya daripada saya dan kita semua. Tapi yang buruk tu ada 2 saja. Yang baik ada lebih banyak. Yang lebih baik ada lebih banyak. Yang buruk pertama, umat ini, akhir zaman ni, yang hidup dengan saya pada malam ni, sehinggalah kiamat nanti, kita, wallahu alam, pada zaman siapa akan hidup pada zaman fitnah terbesar alam, iaitulah zaman adanya Dajjal. Dan yang kedua, umat ini akan menyaksikan kiamat. Siapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Kedua-dua ini adalah berita yang paling buruk sekali. Yang mana Nabi sebut, kedua-dua keadaan ini, tuan-tuan sebelum saya terlupa, kedua-dua keadaan ini mohonlah dengan Allah untuk Allah matikan kita semua sebelum bertemu dengan 2 keadaan ini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kalau bertemu dengan kiamat, suasana kiamat, peristiwa kiamat, sesiapa yang melihat peristiwa kiamat, maka bermaksud dia adalah orang kafir yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hanya orang kafir sahaja yang akan melihat kiamat, dan sesiapa yang melihat kiamat, ketahuilah dia adalah kafir yang tidak akan keluar sesaat pun daripada neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Dan yang kedua adalah hidup pada zaman Dajjal tadi ni. Kedua-dua tu Nabi minta untuk kita berdoa untuk Allah lindung kita semua daripada peristiwa tersebut, keadaan tersebut. Maka tuan-tuan, saya nak beritahu, ujian kita banyak. Cabaran kita umat akhir zaman ni banyak. Cuma alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita keseorangan terkontang-kanting tanpa bantuan. Nabi ajar kepada kita. Antara vaksin yang paling kuat di akhir zaman ini ialah membaca surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Tuan-tuan ajaklah anak-anak. Tolonglah, ajaklah anak-anak. Saya tak kata tahun depan berlaku perang, 3 tahun lagi berlaku perang, bukan begitu. Berlaku perang ke, tak berlaku perang ke, amalkan. Surah yang diturunkan khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentengi umat Nabi Muhammad keseluruhannya daripada fitnah Dajjal dan kesemua fitnah yang lahir daripada Dajjal. Semua sekali. 2 dosnya tuan-tuan kena ambil. 2 dos kena ambil.
10 ayat pertama Kahfi, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Dan kemudian macam mana untuk kita istiqamah? Ini antara soalan yang ditanyakan. Macam mana kita nak istiqamah dalam cabaran mengharungi kehidupan kita? Sementara Allah nak ambil nyawa saya dan kita semua ni, macam mana nak istiqamah? Ini antara soalan yang sangat kerap ditanya oleh umat Islam di Malaysia khususnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ada jawab, nombor 1, antara cara untuk istiqamah apabila kita berhijrah. Hijrah yang saya maksudkan ialah berubah. Ubah kehidupan kita daripada yang penuh dengan maksiat kepada iman. Berhijrah daripada kehidupan kita yang tak solat kepada solat. Macam mana nak istiqamah hijrah hidup kita daripada tak bertudung kepada bertudung. Itu maksud saya. Nombor 1, mestilah hijrah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada lari. Mestilah hijrah itu ikhlas kerana Allah. Kamu berubah bukan sebab suami, kamu berubah bukan sebab malu dekat isteri, kamu berubah bukan sebab nak bagi semangat ke anak-anak, kamu berubah bukan sebab jiran ataupun mak ayah kamu berubah bukan sebab untuk orang puji, kamu berubah bukan sebab untuk naik rating, tetapi kamu berubah kerana Allah, kerana Dia yang menciptakan aku, Dia yang nak aku kembali kepada Dia. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah berkata, apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian ni main-main? Saja-saja aku cipta kalian? Tidak sekali-kali. Aku ciptakan, mewujudkan kalian di atas muka bumi ini bukan untuk saja-saja dan bukan untuk abathan, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada aku? Maksudnya di mahsyar nanti tuan-tuan, kita semua akan dimenghadapkan kepada Allah. Di ketika itulah kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Jadi hijrah mesti kerana Allah. Bila kita azam dalam hati kita, wahai Allah, aku selama ni tak tutup aurat, aku nak tutup aurat kerana-Mu ya Allah. Kerana aku yakin dengan-Mu ya Allah, kerana aku beriman kepada Kamu ya Allah, kerana aku mencintai-Mu ya Allah. Bila kita hijrah kerana Allah, akan datang bantuan daripada Allah untuk mengekalkan kita dalam keadaan istiqamah. Istiqamah ni antara yang paling sukar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat istiqamah turun 2 kali ke atas Rasulullah. Ayat suruh Nabi istiqamah. Tuan-tuan boleh cari, saya tak ingat surah apa, kedua-dua tempat tu. Yang saya hafal, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah wahai Muhammad seperti mana yang kamu telah diarahkan. Bila para sahabat, antaranya kawan baik Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dia melihat uban di rambut Nabi. Waktu tu Nabi dah sudah 60-an. 60-61 macam itulah. Bila Sayyidina Abu Bakar, antara yang sangat memerhatikan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ma naraka qad syibta. Wahai pesuruh Allah, kenapa saya tengok Tuan dah mula beruban? Kalau tuan-tuan belajar Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, tuan-tuan akan jumpa bahawa Rasulullah adalah satu orang manusia yang tidak ada uban. Rambut baginda alaihi salam hitam sampai akhir hayat. Uban yang dilihat oleh Abdullah bin Umar, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, ni sahabat-sahabat yang memerhati Nabi daripada dekat, tengok Nabi daripada atas ke bawah, atas ke bawah.
Yang dilihat oleh Abu Bakar itu hanya beberapa belas helai uban di rambut Nabi. Bila Abu Bakar mula perasan ada uban di rambut Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, ma naraka qad syibta?" Kenapa kami tengok rambut Rasulullah dah ada uban yang belasan helai tadi ni? Maka Nabi pun jawab, "Ya Abu Bakar, syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Dalam surah Hud, ada satu ayat yang membuatkan Nabi selalu berfikir tentang isi kandungan ayat itu, iaitulah ayat yang saya baca tadi, fastaqim kama umirt. Ataupun ayat yang menyuruh Nabi istiqamah. Tuan-tuan bayangkan, kesemua kebaikan, kesemua jenis ibadah yang ada dalam Islam, Nabi kena buat, Nabi istiqamah dan Nabi tak boleh tinggal walau sehari. Macam mana? Kita duha saja pun tak sampai hari ni belum lagi istiqamah. Baru duha. Ada ratusan ibadah, tuan-tuan. Ratusan ibadah. Bayangkan bila Allah turun ayat untuk Nabi istiqamah, fastaqim, wahai Muhammad, istiqamah. Setiap ayat, setiap arahan, setiap ibadah, setiap akhlak baik yang kami pernah ajarkan kepada kamu melalui Jibril, wahai Muhammad, istiqamah. Kamu kena buat semua. Qiyam Nabi tak boleh tinggal. Witir Nabi tak boleh tinggal. Puasa sunat Nabi tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi puasa kerap, tuan. Bukan Isnin dan Khamis saja. Ada kala Selasa Nabi berpuasa. Ada kalanya Rabu Nabi berpuasa. Ada kalanya Ahad Nabi berpuasa. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Qiyam Nabi tak boleh tinggal. Sedekah Nabi tak tinggal. Senyum kat orang Nabi tak tinggal. Tolong orang miskin Nabi tak tinggal. Solat jenazah Nabi tak tinggal. Tolong anak yatim Nabi tak tinggal. Tolong orang susah Nabi tak tinggal. Tuan-tuan senaraikan berapa ratus kebaikan yang ada dalam Islam. Allah arahkan untuk wahai Muhammad istiqamah. Mengubankan kepala Nabi ayat itu. Syayyabatni Hudun, kata Nabi, telah membuatkan rambut aku beruban, isi kandungan Hud, dan yang seumpama dengan isi kandungan tersebut. Alaika assalatu wassalam, ya Rasulullah. Susah. Hidup Rasulullah mencabar. Kita ni relax. Tiap-tiap hari hidup kita ni, Masya Allah, begitu tenang, begitu bersahaja, kan? Tak ada ujian sangat, tak ada ujian seperti kehidupan para rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Yang pertama, saya nak beritahu pada diri saya dan kita semua, kalau nak berubah kerana Allah. Siapa yang selama ni kalau berubah kerana suami dia, berubah kerana isteri dia, berubah kerana mak mertua dia, ubah dalam hati kita, ubah niat. Bermula daripada sekarang yang saya sedang berceramah ni. Tak payah tunggu ceramah ni habis. Sebut dalam hati, wahai Allah, aku nak berubah kerana-Mu, wahai Allah. Bantulah aku, wahai Allah. Kurniakanlah hidayah yang berterusan kepada aku untuk aku kuat dalam perubahan ini. InsyaAllah Allah bantu. InsyaAllah Allah bantu. Satu, kerana Allah. Nombor dua, mesti dibimbing. Dia, tuan-tuan, dia tak boleh berubah kemudian dia berjalan seorang diri. Yang ni huraian dia panjang. Saya ringkaskan, siapa yang nak berubah, dia nak berhijrah, kemudian dia bawa diri sendiri tanpa dibimbing dan dipantau, tidak diberi nasihat oleh mana-mana orang yang berilmu. Dia bawa jalan dia sendiri. Ini bahaya. Kerana akan datang gangguan di tengah-tengah perjalanan hijrah yang dia lakukan, perubahan yang dia nak buat. Hati-hati, tuan. Bilangan syaitan yang amat banyak, iblis, kemudian hawa nafsu kita lagi, kemudian syaitan di kalangan manusia lagi, minal jinnati wan nas, syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Kan banyak. Jadi gangguan ni banyak, maka bila kita nak berubah, mesti kena ada seseorang. Seseorang tu bukan nak kena mesej kita tiap-tiap hari.
cukup satu orang ni bila kita nak buat sesuatu ketika kita telah berhijrah, kita ada orang yang kita nak refer. Kita nak buat benda ni, kita nak buat A, kita nak buat B kan. Yang berkaitan dengan perubahan kita lah, bukan dengan kehidupan kita keseluruhannya. Okey. Jadi bila kita nak berubah, nak pastikan diri kita terkawal, terdidik, terbendung, mesti dibimbing oleh seseorang yang berilmu dan soleh. Kena ada orang, tuan-tuan. Kena ada seseorang yang bimbing kita. Nah, kalau tidak, di tengah-tengah jalan, seperti yang banyak berlaku, ini bukan saya sebut contoh, tuan-tuan. Benda ni yang memang berlaku, realiti dalam masyarakat. Ada sebahagiannya datang jin kafir kan. Duk mai jumpa dia apa semua, bagi tahu kata wali, bagi tahu kata malaikat dan sebagainya. Mula-mula setahun, 2 tahun ajak benda betul. Kemudian dia selit benda-benda yang sesat dan akhirnya jadi sesat. Yang kawan ni semangat nak berubah, dia semangat nak berubah. Selepas 5-6 bulan berubah, tiba-tiba datang malaikat dengan rupa yang berseri-seri, dengan ada tuan-tuan ujian. Ini bukan contoh. Ini yang saya jumpa. Maka berhati-hati. Kalau nak berubah, berhijrah apa semua ni, mesti dibimbing oleh seseorang yang berilmu dan orang yang soleh. Nombor 2. Dan yang ketiga, persekitaran yang salihah. Bi'ah salihah. Suasana yang salihah, iaitu yang terdiri daripada kawan-kawan yang baik. Tuan-tuan, kalau kita nak berubah, kena cari kawasan yang ramai kawan-kawan yang baik. Sebab tu, bila satu orang yang Nabi sebut yang bunuh 100 orang tu, bila dia nak berubah, dia bunuh 100 orang, kemudian dia nak bertaubat. Ini kisah benar. Berlaku pada zaman dulu, bukan pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah. Bila dia nak bertaubat, tok guru yang dia jumpa tu alim murabbi. Maksudnya alim saleh. Alim yang saleh. Tok guru tu kata, kamu kena tinggalkan kampung kamu. Kerana kampung kamu banyak orang jahat. Maksudnya tuan-tuan, kena cari kawan-kawan yang saleh. Kena tinggal. Kalau selama ini kawan-kawan kita, ada 6 orang kawan kita, kesemua kawan kita itu minum arak, lepas kita nak berhijrah, selepas kita hijrah, kita masih tinggal dengan mereka, dengan suasana mereka, dekat dengan mereka, selalu lepak dengan mereka, orang yang sama, pasti dan pasti tuan-tuan akan melakukan semula benda tak elok yang tuan-tuan buat dengan kumpulan ni. Mesti. Sebab tu dalam agama mana pun tuan-tuan, bangsa mana pun tuan-tuan, show me your friends, I'll show you your future. Agama apa pun. Arab pun sebelum Nabi datang, manjalasa janas. Dengan siapa yang kamu duduk berkawan, maka tabiat mereka lah yang kamu akan bawa. Semua bangsa tahu benda ni. Jadi, kawan penting. Memilih kawan-kawan yang soleh penting. Bukan bermaksud menghinakan kawan yang jahat. Tuan-tuan, kita kalau anak-anak pelajar ada malam ni kan, kita di kelas, kita di sekolah apa semua kan. Pilih kawan-kawan yang rajin. Pilih kawan yang tak tinggal solat, yang rajin ulang kaji. Insya-Allah tak dapat 100% pun 10% kesan akan dapat. Terkesan dengan kumpulan yang baik ni, pelajar yang baik ni akan dapat. Mesti. Nabi buat perumpamaan, kawan yang baik dengan kawan yang jahat, seperti mana penjual minyak wangi dan juga tokek besi. Yang di kedai dia kita buat besi. Bukanlah tokek besi itu jahat, tetapi Nabi nak buat perumpamaan, kalau berkawan dengan orang yang bekerja di bengkel besi, setiap hari kita melepak dengan dia, mesti baju kita bau busuk, panas besi, dan kadang-kala percikan api kena pada pakaian kita dan berlubang pakaian kita, walaupun kita tak buat kerja tu.
Adapun kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita tak jual minyak wangi. Kita tak beli pun minyak wangi itu. Tetapi kadang-kala dia mencalitkan minyak wangi itu sedikit pada tangan kita dan berbau wangilah kita. Ini kesan kawan yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di padang mahsyar kelak ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kawan. Jangan bermain tuan-tuan. Kawan ni saya bukan cakap untuk pelajar sekolah menengah sahaja. Yang dah jadi pak budak ke, yang jadi nenek ke, datuk cucu ke, kan? Ayat ni untuk saya dan kita semua, iaitu memilih kawan-kawan yang soleh, yang baik. Jadi di mahsyar kelak ada satu kumpulan yang menyesal kerana tidak memiliki kawan-kawan yang baik. Nombor 3. Yang keempat, ketahuilah bahawasanya, yang keempat lah, bila kita nak istiqamah dalam perubahan hijrah kita, sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, doa itu nikmat, doa itu senjata besar bagi seseorang Muslim. Dia adalah senjata yang cukup besar bagi seorang Muslim. Ramai orang tidak mendapatkan senjata ini. Ramai orang tak dapat senjata ini. Bermula daripada malam ini, bermula daripada sekarang, banyaklah berdoa kepada Allah. Apa maksud doa? Minta dengan Allah. Kalau nak pergi kedai ustaz, takkan nak minta dengan Allah? Ya. Kalau berasa nak pergi kedai, wahai Allah, aku nak pergi kedai. Wahai Allah, bantulah urusan aku untuk ke kedai. Allah suka orang yang selalu meminta dengan Allah Azza wa Jal. Saya nak beritahu satu kaedah. Berdoa ni dia ada tajuk khas ceramah. Tuan-tuan boleh tengok ceramah mana-mana ustaz tentang kepentingan berdoa dan kesannya dalam kehidupan Muslim. Berdoa ni tak ada modal. Dia tak ada modal RM5. Dia tak ada. Sekarang ini tuan-tuan boleh berdoa. Sekarang ni ketika tuan-tuan sedang mendengar ceramah ni. Cuba tuan-tuan sebut satu doa dalam hati tuan-tuan sekarang. Semua orang pakat sebut dengan satu doa sekarang. Tak ada modal apa pun. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku mohon kepada kamu ridhamu, wahai Allah, dan syurgamu. Tak ada modal apa. Dan Allah suka orang yang selalu meminta kepadanya. Saya nak sebut satu ayat ni je tentang doa. Ketahuilah, Allah sangat suka orang yang selalu minta kepadanya walaupun sebutir garam yang dia perlukan. Cukup tak ayat tu tuan-tuan? Tuan-tuan boleh faham tak ayat tu? Allah suka. Kita nak pergi mana, minta Allah Ta'ala mudahkan kita. Kita nak masak, kita kata Bismillah. Sebut nama Allah. Ingat Allah. Berdoa dengan Allah. Sebab tu kalau kita tengok doa dalam kehidupan kita ni, Nabi ajak macam-macam doa. Tengok cermin ada doa. Pakai pakaian ada doa. Nak masukkan makanan dalam mulut ada doa. Dah masukkan makanan pun ada doa. Habis makan ada doa. Nak masuk tandas ada doa. Keluar tandas ada doa. Pakai pakaian ada doa. Naik kenderaan ada doa. Turun kenderaan ada doa. Keluar rumah ada doa. Masuk rumah ada doa. Masuk ke pejabat ada doa. Masuk ke pasar ada doa. Hidup ini penuh dengan doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ibu kita ada doa. Tengok Kaabah ada doa. Bila hujan ada doa. Subhanallah. Hidup ini penuh dengan doa. Doa adalah senjata terbesar dan terampuh seorang mukmin. Tuan ingat ayat tu sampai bila-bila, kita bukan senang nak jumpa dah ni, ya. Ni program Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, masya-Allah untuk semua pada malam ni. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan tentang istiqamah ini, macam mana nak istiqamah, kita kena tahu bahawasanya, kena bagi tahu kat diri kita kena selalu bagi tahu untuk kita istiqamah ni, kena bagi tahu bahawa hidup kita ini adalah di akhirat. Dunia ini bukan kehidupan.
dunia ini hanyalah muqaddimah. Perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat adalah sebutir pasir dan juga keseluruhan pasir yang ada pada 7 lautan dunia. Sebutir pasir itulah tempoh kehidupan dunia. Kesemua pasir yang ada pada 7 lautan dunia ini, itulah akhirat. Itulah perbandingannya. Tuan-tuan yang rajin merenung dan berfikir akan kata, ya Allah, luasnya akhirat. Ya, betul. Akhirat itu luas, akhirat itu panjang, dan akhirat itulah kehidupan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kata Allah, akhirat itulah kehidupan. Allah pencipta bumi ini bagi tahu sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan, bukan dunia. Dunia ni kita lalu sekejapnya. Sekejap itu seumpama sebutir pasir. Itulah yang sekejapnya. Di mahsyar lama, di barzakh lama, di sirat lama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita selalu bagi tahu kepada diri kita tentang hakikat kehidupan dunia yang sekejap dan sementara ini, diri kita akan faham bahawasanya setiap pergerakan kehidupan kita daripada sekecil-kecil benda adalah untuk Allah, adalah untuk akhirat. Ada kepentingan untuk Allah tak? Ada jalan. Tak ada, tinggalkan. Tak ada, tinggalkan. Lepas tu ustaz ni yang nak masak untuk anak-anak, masak untuk isteri apa semua ni semua dunia. Kesemua itu adalah perkara kebaikan yang kalau diniatkan kerana Allah, ia menjadi ibadah. Masya Allah. Terutamanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang ramai guru. Guru ni cukup mulia. Guru sangat mulia. Saya berpesan kepada diri saya dan semua guru. Alhamdulillah saya juga ada ceramah. Dulu saya ada ceramah bulanan untuk semua guru-guru di daerah Kuala Muda. Saya selalu pesan, saya kata jadilah guru yang mendidik. Maksudnya bukan ajak habis silibus, lepas tu budak tu nak merokok ke, nak berzina ke, nak tinggal semayang ke, tak tutup aurat ke, dia nak lapang ke, punya pasal dia. Bukan begitu. Kita guru yang mendidik. Guru yang mendidik kerana setiap saat yang kalian gunakan untuk mendidik anak bangsa dan agama ini, kesemuanya akan dikira sebagai sedekah fi sabilillah. Tuan-tuan, sangat besar, sangat besar. Jadi itu 5 perkara yang digariskan oleh para ulama bagaimana untuk istiqamah dalam kehidupan kita. Kalaulah hidup ini sekadar hidup, tuan-tuan sekalian, maka binatang pun hidup. Kalaulah hidup ini sekadar menyusukan anak, maka kera di hutan menyusukan anak. Kalau hidup ini sekadar membesarkan anak, maka babi membesarkan anak. Kalau hidup ini sekadar bekerja, maka kerbau di sawah juga membajak dan bekerja. Maka hidup kita ni untuk apa? Hidup kita ini untuk apa? Bukan sekadar bekerja, bukan sekadar menyusukan anak, bukan sekadar membesarkan anak, bukan sekadar hidup, bukan sekadar makan, bahkan hidup kita ini Allah sebut dengan jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang menciptakan alam ini. Allah yang menciptakan setiap inci yang ada dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala beritahu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Itulah tujuan antara yang terbesar kenapa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir untuk malam ni, untuk ceramah pada malam ni, saya ambil satu daripada peristiwa hijrah yang kalau hijrah kita cerita sirah saja tuan-tuan, cerita sirah saja tentang hijrah, itu 1 jam 30 minit tentang hijrah saja. Sebab tu tadi saya ambil 2% daripada
peristiwa hijrah yang berlaku yang sangat menarik. Siapa yang dengar peristiwa hijrah secara penuh, bila dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, Allahu Akbar, seolah-olahnya dia nampak peristiwa 1400 tahun yang lalu, apabila Nabi SAW, yang pada malam tu Nabi duduk dalam rumah dia. Tuan-tuan, Nabi hijrah umur 53. Rumah Rasulullah ketika itu, kalau siapa yang pernah pergi umrah, rumah Nabi waktu tu adalah rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidah Khadijah telah pun meninggal dunia waktu Nabi hijrah tu. Sayyidah Khadijah meninggal beberapa tahun sebelum tu, 2 atau 3 tahun. Jadi Nabi membesarkan anak-anak seorang diri, sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi ni kisah sedih. Kisah Rasulullah ni kisah sedih. Allah bagi ke Nabi 7 orang anak, 6 orang anak Nabi kesemuanya meninggal di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kita beribu-ribu yang mendengar ceramah malam ni, tak ada seorang pun yang diuji oleh Allah dengan diambil anak dia 6 di hadapan dia. Tak ada. Paling banyak pun 3, 2, 4. Jadi Nabi membesarkan anak-anak seorang diri. Kemudian Allah ambil pula Sayyidatuna Khadijah, isteri yang paling Nabi sayang dalam hidup dia. Seluruh hidup Nabi, sehingga Allah tak pernah mengizinkan untuk Nabi berkahwin dengan orang lain ketika mana Khadijah masih hidup. Tuan pernah mendalami tak benda ni? Nabi tidak pernah mengizinkan Rasulullah. Allah tidak pernah mengizinkan Rasulullah untuk mengahwini mana-mana wanita sepanjang Sayyidah Khadijah masih hidup di sisi Nabi. Mulia Sayyidah Khadijah ni, pengorbanan dia tidak terbanding dengan mana-mana isteri Nabi yang lain. Waktu berlaku hijrah tu, malam itu ketika rumah Nabi dikepung, saya tak ceritalah yang tu, panjang cerita. Akhirnya Nabi bermunajat, mohon dengan Allah. Nabi pun dikeliling rumah Nabi ada berpuluh-puluh pasukan elit tentera Mekah. Kita pakai macam komando lah. Beberapa puluh orang dipilih pemuda-pemuda terhandal Mekah. Zaman hari ini kita kata macam pasukan khas, komando. Untuk kesemua mereka mesti mencantas tubuh Nabi dengan pedang. Semua syarat dia begitu, yang disepakati oleh Quraisy. Selepas Nabi bermunajat, Nabi pun keluar daripada melalui pintu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun buka pintu, Nabi baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sampai ayat yang ke-9. Kalau tak silap saya, ayat yang bunyi begitulah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi buka pintu dia, ke semua komando yang menunggu untuk membenamkan pedang masing-masing, berapa puluh orang tu ke tubuh Nabi, tidak bergerak dan mereka kaku, tak bergerak. Lalu Nabi pun lalu di celah-celah mereka lah. Tidak seorang pun yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang, orang nak datang bunuh kita, bukan nak datang ajak gaduh tau. Kesemua mereka ini yang berjumlah puluhan orang, 20 atau 30 atau 40 orang ini, kesemua mereka diupah oleh kerajaan Quraisy untuk membunuh Muhammad. Bukan untuk menjentik telinga Muhammad, untuk membunuh Muhammad.
Dan mereka datang memang dengan persiapan pedang untuk membunuh. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia dalam alam ini, bila Nabi keluar, Allah Subhanahu wa taala menghentikan pergerakan musuh-musuh ni, mematikan seketika musuh-musuh yang duk tunggu di luar ni. Nabi hanya lalu macam tu saja. Dengan Nabi tidak mengapa-apakan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu daripada 1000 akhlak Nabi yang ada dalam sirah. Sebab tu saya kata, tuan-tuan bacalah sirah. Tapi seeloknya kena ada huraian daripada orang yang faham sirah. Tuan-tuan bacalah sirah, tuan-tuan galilah. Bila tuan-tuan dengar tentang sifat dan kebaikan Rasulullah, akhlak Nabi yang membuatkan para ulama menitiskan air mata apabila membacakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan kenal Nabi, insya-Allah dia akan datang perasaan kasih kepada Nabi. Baru kita faham tidak sempurna iman kalian sehingga kalian menyayangi Allah dan Rasulnya lebih daripada selain kedua-duanya. Baru boleh datang perasaan kasih. Sekarang bila sebut kepada anak-anak untuk kasih Rasulullah, kasih apa? Kasih macam mana? Kena sayang Nabi. Kita sebut macam tu kat anak-anak kita. Adik kena sayang Nabi. Abang kena sayang Nabi. Alung kena sayang Nabi. Kakak kena sayang Rasulullah. Anak kita buat tak heran je. Bahkan perasaan dan perkataan sayang Rasulullah tu kita pun tak boleh feel. Kita tak ada nak feel. Kalau malam ni saya kata kita sayang anak-anak kita, boleh tak feel? Boleh. Kalau malam ni saya kata kereta baru kita sayang, boleh tak feel rasa sayang? Boleh. Tapi bila malam ni saya sebut berapa tahap kecintaan tuan-tuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rasa kosong. Rasa kosong. Bahkan kecintaan kita kepada iPhone dan iPad yang kita ada jauh lebih tinggi daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan? Tambah pula keluar iPhone baru. iPhone apa? 12. 12 apa tu saya pun tak tahu kan. 5,000, 6,000. Kecintaan kita kepada dunia jauh lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh, daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah hijrah pada malam ni penutupnya tuan-tuan, bagaimana nak bangkitkan kecintaan kepada Nabi. Salah satunya ialah mendalami bacaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan timbul perasaan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu ceramah ringkas pada malam ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Mohonlah kepada Allah dalam majlis yang mulia ini tuan-tuan, untuk Allah sentiasa membimbing saya dan tuan-tuan semua. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan akhirat. Siapa yang mulia di akhirat, bermaksud dia adalah orang yang mulia. Dan siapa yang hina di akhirat, bermaksud dia adalah orang yang hina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.